Syaiful cabar Sanusi saman individu dedah salah tadbir Kedah Agro. DAP selar tindakan perkasa menggesa orang ramai boikot Petronas. MIC desak lucut kerakyatan lelaki hina Sultan Selangor dan Islam. Abang Johari persoal padu kumpul maklumat terlalu terperinci. Akmal rela tidak dipilih PRK dari berdiam diri Islam dihina. Pesuruhjaya PAS Selangor dakwa sistem pendidikan punca ketidaksefahaman kaum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang 28 Mac 2024 bersamaan 17 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Ketua Penerangan UMNO Kedah Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin cabar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor kenakan tindakan saman terhadap seorang wanita yang mendakwa berlaku kesalahan tadbir dalam Kedah Agro Holdings Berhad sehingga menyebabkannya menanggung kerugian. Bila berkata Menteri Besar Kedah itu wajar memberi penjelasan berhubungan dakwaan wanita yang dikatakan bekas kaki tangan KAHB bahawa keuntungan syarikat diambil Pembabanan Menteri Besar MBI. Baru-baru ini tular di Facebook berkaitan keuntungan Kedah Agro yang diambil oleh MBI. Kenyataan itu berkata MBI telah mengambil staf Kedah Agro dan MBI lantik ketua pegawai eksekutif dalam kalangan kroni MBI sahaja. Pengulas lanjut Syaiful Hazizi sekali lagi mengulangi gesaan supaya Muhammad Sanusi selaku pengerusi MBI membayar segera gaji 24 kaki tangan KAHB yang tertunggak sejak September tahun lalu dan tidak menjadikan alasan laporan Ketua Audit Negara 2017 untuk mengelak pembayaran gaji berkenaan. Menurutnya, semua pihak telah mengetahui KAHB mempunyai masalah, namun kerajaan negeri terdahulu termasuk dari Barisan Nasional, PAS atau Bersatu tetap juga berusaha membayar gaji kaki tangannya. Kemarin Muhammad Sanusi melalui kenyataan di laman sosialnya menyatakan akan menyaman seorang wanita yang dikatakan melempar tuduhan ke atas MBI dalam isu tunggakan gaji KAHB termasuk mengaitkannya dengan pentadbiran negeri di bawah kerajaan PAS terdahulu. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Astaka, Jason Ng menyelar perkasa kerana menggesa orang ramai memboikot stesen minyak Petronas selama seminggu. Perkasa membuat gesaan itu susulan tidak puas hati dengan keputusan Petronas melantik syarikat Bukan Bumiputra untuk kontrak berkaitan tenaga solar. Beliau berkata usaha boikot perkasa ini memburu publicity demi keuntungan politik, sama seperti trend boikot yang sekarang ini menjadi wabak dalam negara. Beliau turut mendesak kerajaan untuk kenakan tindakan tegas terhadap pihak yang telah menghasut ketegangan kaum hingga menyebabkan kegusaran awam. Dalam kenyataan hari ini, Eng berkata kenyataan Said Hassan itu bukan sahaja berbaur perkauman tetapi juga bertentangan dengan asas-asas pasaran negara yang mengamalkan persaingan yang adil dan sihat. Jelas Eng, Solarverse Energy Senjang Berhad yang menerima kontrak itu ialah syarikat tersenarai di bursa saham dan terbukti pakar dalam sektor tenaga boleh diperbaharui. Malah kata Eng, kepakaran itu membuatkan mereka turut mendapat kontrak daripada Tenaga Nasional Berhad bukan semata-mata Petronas. Terdahulu, Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz berkata Solarverse Energy dipilih berdasarkan merit. MIC mendesak kerajaan melucutkan kewarganegaraan pengguna Facebook Engganasparan yang menghina Islam, Sultan Selangor dan polis. Ketua Penerangannya Artinalan berkata individu itu tidak lagi setia kepada negara melalui tindakan atau percakapannya seperti termaktub di dalam perlembagaan negara. Menurutnya, Ganasparan mengancam perpaduan dan keharmonian negara yang boleh menyebabkan kegusaran awam
serta membangkitkan sensitiviti agama yang boleh menyebabkan pergolakan. Pada 23 Mac lalu, lelaki itu telah memuat naik video ke media sosial yang antara lain mendakwa polis pantas mengambil tindakan terhadap rakyat berbangsa Cina yang menghina Islam. Namun tindakan sama tidak diambil terhadap beberapa individu lain yang didakwanya menghina agama bukan Islam. Semalam, Pengarah Jawatan Siasatan Jenayah Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, siasatan terhadap Ganas Faran dibuat mengikut Seksyen 298A dan Seksyen 504 Kanun Kesiksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Premier Sarawak Abang Johari Openg berkata tidak munasabah pangkalan data utama PADU mengumpul maklumat peribadi terlalu terperinci sehingga menimbulkan kebimbangan orang ramai. Katanya perlu ada had bawah Akta Perlindungan Data Peribadi untuk melindungi maklumat peribadi rakyat selaras dengan peruntukan perlembagaan terutamanya dari segi kebebasan. Namun katanya ketika ditemui pemberita selesai menghadiri majlis sambutan nuzul Al-Quran di Kota Samarahan, sekiranya maklumat tersebut berkaitan dengan pendapatan dan juga keadaan ekonomi, data tersebut lebih relevan. Abang Johari bagaimanapun berkata kerajaan negeri tetap menyokong objektif PADU untuk melaksanakan subsidi bersasar. Sementara itu, Abang Johari mendedahkan beliau belum mendapat maklumat lanjut mengenai pertemuan antara Kementerian Ekonomi dengan Wakil Kerajaan Sarawak bagi membincangkan isu PADU. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh menegaskan beliau lebih rela tidak dipilih di pilihan raya daripada tidak membuat apa-apa ketika agama Islam dihina. Ahli Dewan Undangan Negeri Merlimau itu berkata, beliau berharap diberi kekuatan untuk mempertahankan agama Allah. Katanya beliau terkedu apabila ada pihak menganggap tindakannya mempertahankan agama Islam dianggap sebagai membuat kecoh. Beliau berkata demikian sebagai reaksi terhadap kenyataan pensyarah Sains Politik Universiti Sains Malaysia, Profesor Ahmad Fauzi Abdul Hamid yang menyatakan publiciti politik Akmal sekiranya diteruskan berpotensi merugikan kerajaan. Pada hantaran di laman sosial itu, Akmal turut menyertakan petikan kenyataan Ahmad Fauzi yang disiarkan di sebuah laman portal. Menurut laporan itu, Ahmad Fauzi dipetik berkata, kemungkinan besar pengundi akan berasa kecewa, khususnya penyokong bukan Melayu di belakang PH. Pada masa yang sama, beliau berkata wajar untuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersikap lebih tegas mengawal Akmal agar perbuatannya tidak memburukkan imej kerajaan. Politik yang diguna pakai Parti PAS tidak hanya berfokuskan kepada orang Melayu dan agama Islam sahaja, tetapi terbuka kepada semua bangsa di negara ini tanpa mengira latar belakang, bangsa maupun agama. Menurut Pesuruhjaya PAS Selangor, Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri, konsep PAS for All yang diterapkan oleh parti itu adalah bermaksud rakyat berhak mendapat perlindungan keluarga, pendidikan dan kehidupan tanpa mengira agama dan bangsa. Beliau berkata bagi memastikan rakyat di negara ini memahami dan menghormati perbezaan antara satu sama lain, beliau menegaskan bahawa PAS dan Perikatan Nasional akan membuat perubahan di dalam sistem pendidikan yang dilihat menjadi punca kepada ketidaksefahaman antara kaum di Malaysia. Beliau menjelaskan sistem pendidikan di Malaysia terlalu memfokuskan kepada grade seperti A, B dan C, namun tiada perkara yang dipanggil sebagai hubungan antara kaum diterapkan di dalam sistem pendidikan kita. Program iftar perpaduan PAS Selangor yang diadakan di Hotel De Palma pada malam tadi dihadiri oleh pemimpin-pemimpin Melayu PAS dan pemimpin-pemimpin yang berlainan bangsa dan agama. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.